Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi malam 18 Mei 2021 bersama saya, Janet Bennett. Berita malam ini dimulakan dengan Sarawak bersetuju melengkapkan program vaksinasinya dengan menggunakan vaksin AstraZeneca COVID-19 secara sukarela. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Ahmad Douglas Unggak Mbas berkata keputusan itu diambil berdasarkan penilaian dan kajian berkenaan perkembangan program pemvaksinan secara menyeluruh termasuk penggunaan vaksin AstraZeneca COVID-19 yang dibuat Kumpulan Penasihat Vaksin COVID-19 Sarawak SCOVAC. Menurutnya, selepas penelitian dan pembentangan daripada SCOVAC, CITF Sarawak telah memutuskan untuk membenarkan penggunaan vaksin AstraZeneca COVID-19 bagi melengkapkan pelan vaksinasi COVID-19 Sarawak. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media pada Selasa. Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS itu menambah, vaksin tersebut akan dibekalkan ke Sarawak melalui CITF Kebangsaan dan akan ditawarkan kepada penduduk yang layak secara sukarela dan janji temu. Sebelum ini katanya selepas kerajaan pusat mengumumkan vaksin AstraZeneca digunakan, sekitar 8,000 penduduk telah membatalkan pendaftaran mereka dalam talian selain terdapat keraguan dan ada yang tidak hadir untuk temu janji vaksinasi mereka. Tambahnya, kerajaan Sarawak tidak mahu program vaksinasi COVID-19 di Sarawak terganggu akibat keraguan dengan penggunaan vaksin tersebut. Katanya setelah vaksin tersebut ditawarkan di Selangor dan Kuala Lumpur secara sukarela, sebuah media tempatan melakukan tinjauan atas talian pada 4 Mei 2021 di Sarawak mengenai penerimaan terhadap vaksin AstraZeneca. Keputusan mendapati 69.4% daripada 1,037 maklum balas menyokong pemberian pilihan kepada penduduk Sarawak untuk diberi vaksin tersebut dan hanya 52.9% daripada 1,040 maklum balas yang diterima mahu divaksin dengan vaksin AstraZeneca COVID-19. Susulan melihat kepada penilaian tersebut, jelasnya CITF Sarawak memutuskan untuk bersetuju vaksin AstraZeneca COVID-19 digunakan. Laporan seterusnya, pelaksanaan prosedur operasi standard SOP diperketatkan di institusi pendidikan awal kanak-kanak. IPAKK mewajibkan ibu bapa untuk mengimbas kod MySejahtera semasa menghantar anak-anak mereka ke tadika. Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dengan mengimbas kod MySejahtera, ia bukan sahaja memendekkan masa semasa pendaftaran anak-anak ke tadika, malah ia akan direkodkan dalam HIDE System, Hotspot dan Identifications Dynamic Engagement. Check-in melalui MySejahtera, satu, ianya memendekkan masa semasa pendaftaran dilakukan oleh ibu bapa, dan selain daripada itu ianya akan membolehkan iaitu contact tracing ke kalau ada apa-apa berlaku misalnya, jadi maklumat senang untuk diperolehi sebab telah check in melalui MySejahtera ini. Beliau berkata demikian semasa melakukan pemantauan pematuhan kepada SOP di 3 buah IPAKK di Kuching pada Selasa. Mengulas lanjut mengenai pemantauan tersebut, beliau berkata ibu bapa dan operator sekolah memberi kerjasama yang baik menjalankan tanggungjawab dalam membantu mencegah penularan wabak COVID-19. Setakat ini terdapat 184 buah tadika telah dibuka seluruh Sarawak atas keperluan bagi anak-anak barisan hadapan dan ibu bapa yang terlibat dalam essential service. Manakala bagi tadika yang hendak beroperasi, perlu memohon melalui Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak KWKPK dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Berikut pula, 2 buah syarikat swasta Samling Resources Sdn Bhd dan syarikat Sinyang Shipping Sdn Bhd telah menghulurkan sumbangan biosafety kabinet dan membiayai kos pengangkutan ke Hospital Miri. Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, sumbangan tersebut memberikan kelegaan kepada Hospital Miri dalam mengendalikan sampel ujian saringan COVID-19. Jelasnya sumbangan daripada 2 syarikat berkenaan akan untuk meningkatkan kapasiti bagi proses pengekstrakan yang kini dapat memaksimumkan penggunaan mesin pengekstrak dan PCR automatik dari kapasiti 600 sampel kepada 800 hingga 1000 sampel sehari.
Selepas menyaksikan penyerahan Biosafety Cabinet di Hospital Miri pada Isnin, Adun Senandin itu menambah Biosafety Cabinet itu dibawa dari Pelabuhan Klang, Selangor. Manakala di Mukah, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak merangkap Ahli Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib bergegas tampil menyalurkan sumbangan kepada keluarga Ketua Kaum Kampung Manteding Kecil Sahari Moshidi pada Isnin. Sumbangan berupa barangan makanan, keperluan asas dan bantuan kewangan diserahkan melalui wakilnya Al-Mahakim Norshidi. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi diwakili pegawai pusat khidmatnya Ghazali Arbi turut menyampaikan sumbangan. Sementara itu, anak kepada Ketua Kaum Sahari, Samsudin ketika ditemui berkata semasa kejadian beliau tidak berada di rumah. Jadi kejadian berlaku bila mana saya sampai kat Mukah untuk menghantar mak kat klinik dan dapat panggilan dalam jam 9 lebih daripada anak buah saya. Kemudian mengatakan rumah terbakar. Saya langsung ke tempat kejadian tapi memang tak dapat diselamatkan. Jadi sebab sikit yang saya dapat tahu lah, saya angkat barang-barang yang saya dapat. Kemudian tak lama kemudian bomba datang dan settlekan semua. Manakala menantu kepada Sahari, Muhammad Fairuz Sadon yang juga seorang guru di SK Kuala Balingian menceritakan ketika kejadian beliau sedang menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Ini rumah saya belakang ni. Kami mengalami kebakaran pada pagi ini pada jam 9.30 pagi menyebabkan 3 keluarga terjejas lah. Dan boleh tengok saya tidak dapat menyelamatkan apa-apa barang, begitu juga di rumah. Hanya dokumen penting saja dapat diselamatkan. Saya sedang buat PDPR. Kemudian terhidu bawah asap. Jadi saya keluar dari bilik dan saya nampak asap hitam dan saya pergilah tengok tempat. Rupanya di tempat store. Tengok api dah mulai buat. Di Meradong pula, adunnya Datuk Ding Kwong Hing tampil meninjau masalah yang berlaku di pusat kuarantin Sungai Bakong, Bintango. Terdahulu beliau menerima aduan daripada penduduk yang dikuarantin sebelum menyarankan pihak bomba untuk memasang jaring bagi menyelesaikan masalah burung masuk ke pusat kuarantin tersebut. Beliau juga berharap mereka yang menjalani kuarantin di pusat itu bersabar dan masalah tersebut akan diselesaikan dengan kerjasama pihak bomba dan penyelamat Bintango. Dalam pada itu, Datuk Ding menzahirkan penghargaan kepada Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintango, Nicholas Beludin dan Wakil Pengarah Hospital Serike yang turut mengambil berat akan masalah di pusat kuarantin Sungai Bakong. Manakala di Pakan, pasukan petugas imunisasi COVID-19 CITF Daerah Pakan telah memulakan program imunisasi kebangsaan COVID-19 fasa 2 pada Selasa yang melibatkan seramai 252 orang penerima. Adun Pakan Tan Sri William Mawan Ikom hadir bagi meninjau proses program vaksinasi tersebut yang diadakan di Dewan Masyarakat Pakan. Penerima pada fasa kali ini terdiri daripada warga emas. Dalam pada itu, Tan Sri William Mawan menyeru penduduk di daerah Pakan untuk mendaftar nama mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Ujarnya penduduk juga perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan susulan peningkatan kes positif COVID-19 di daerah itu kebelakangan ini. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.